Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama berada di rumah Allah pada hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari, hari Jumaat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sentiasa limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah ke atas kita semua, berkat daripada keberadaan kita untuk kita jalankan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, menghidupkan salat Jumaat yang jadi satu kefarduan bagi kaum muslimin. Dan mudah-mudahan sentiasa kita diberikan bimbingan, panduan, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati Allah Taala, sedikit tazkirah sebelum kita masuk waktu salat fardu Jumaat. Kita sekarang berada pada bulan mulia Rabiul Awal, yang juga digelar Rabiul Anwar, ya, bulan yang bercahaya. Rabiul Awal itu menjadi satu sebutan di kalangan umat Islam, adalah kerana lahirnya seorang insan yang menjadi panduan petunjuk hidup kita, pelita cahaya daripada kegelapan hidup kita di atas muka bumi, iaitulah junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan sesuatu itu bila berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi mulia. Bukan Nabi itu yang jadi mulia kerana sesuatu, ya, tetapi sesuatu yang dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jadi mulia. Sebagaimana yang kita tahu, ya, bahawa Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Hari Isnin bukanlah hari yang famous macam hari Jumaat. Hari Jumaat hari yang disebut-sebut. Hari Isnin tak adalah berapa famous, tapi disebabkan Nabi kita Allah Ta'ala pilih untuk lahir pada hari Isnin, maka hari Isnin tu jadi sebutan. Kerana apa? Kerana lahirnya Rasulullah SAW. Hari yang tak berapa nak glamour tadi tu jadi sebutan seluruh dunia, hari Isnin, kerana Nabi lahir padanya. Maka sesuatu tu jadi mulia kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bulan Rabiul Awal bukanlah bulan yang sering disebut-sebut orang. Bulannya tidak masyhur sebagaimana bulan-bulan haram. Contoh kan, kita tahu dalam agama kita, dalam penciptaan Allah Ta'ala, dalam 12 bulan tu ada 4 bulan namanya bulan haram. Minhum arba'atun hurum. Allah Ta'ala menciptakan 12 syahran fi kitabillah. Dalam takdir Allah, Allah buat masa tu ada 12 bulan. Daripada 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan haram. Bulan haram tu bulan yang dihormati, bulan mulia, bulan disebut-sebut di orang Arab. Jadi apa 4 bulan tu? 3 bulan berturut, 1 bulan berasing. Yang berturut tu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berturut. Lepas tu 1 yang berasing Rejab. Jadi 4 bulan ni, bulan-bulan haram ni sentiasalah disebut-sebut di orang Arab. Orang Arab keadaan mereka gencatan senjata, tak berperang. Bulan tu bulan yang mereka banyak buat amal. Kerana apa? Zulqa'dah orang nak pergi buat haji. Zulhijjah bulan orang buat haji. Muharram bulan orang balik haji. Kemudian Rejab itu sebagai satu persediaan nak masuk bulan Sya'ban yang jadi warm up pada bulan Ramadan. Jadi bulan-bulan ni orang Arab mereka tak berperang, mereka damai. Mereka kalau nak berjalan ke sana kemari tak ada halangan, rentas negeri tak ada. Tapi kalau bulan lain boleh jadi kena halang. Ada roadblock dia, dan roadblock dia bukannya roadblock yang mengancam nyawa lah. Maksudnya kabilah-kabilah Arab ni mereka sering berperang. Jadi orang-orang Islam terutamanya yang dah Islam tapi duduk jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis sahih disebutkan
Kami ni satu golongan yang boleh datang ziarah untuk mengaji agama dengan kau ya Rasulullah hanya pada bulan haram. Bulan-bulan haram saja kami boleh datang ke Madinah dan mengaji agama. Bulan lain payah. Pasal kami ada kafir mudar, orang-orang Yahudi yang halang kami di perjalanan dan mengancam nyawa kami kalau kami berjalan menuju ke Madinah. Tapi 3 bulan haram, 4 bulan haram itu bulan aman, gencatan senjata, tak kacau, jalan, tak ada apa-apa masalah. Ya, kerana mereka, hatta orang-orang yang bukan Islam pada masa itu, mereka memuliakan bulan tersebut, menghormati bulan tersebut. Tapi Nabi SAW tidak lahir pada salah satu bulan haram. Kerana kalau Allah Ta'ala jadikan Nabi lahir pada salah satu bulan haram, mungkin ada yang akan sebut patutlah dia jadi orang hebat. Sebab bulan yang dia lahir pun bulan yang hebat. Gitu kan. Jadi sebenarnya bukan Nabi tu jadi hebat kerana lahir pada bulan hebat, tapi bulan Rabiul Awal tu yang jadi hebat. Kerana apa? Kerana dilahirkan Rasulullah SAW pada bulan tersebut, yang dulu orang tak sebut-sebut pun. Kan, jadi hebat bulan yang kita berada itu. Kerana apa? Special. Jadi begitu juga Allah Ta'ala menentukan hikmahnya. Kenapa Nabi jadi anak yatim? Kan Nabi itu Sayyidul Aitam, penghulu kepada anak-anak yatim. Kenapa Allah Ta'ala wafatkan dahulu ibu dan ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada hikmah dia. Kita kalau orang jadi orang hebat, kan, kita lah orang akan tengok apa? Perkara pertama sekali orang tengok mak ayah dia kan. Anak kita kalau bijak-bijak, dia tengok patutlah anak profesor. Jadi bila ada orang hebat, tengok pula ibu dan ayah dia ataupun suasana dia atau guru dia hebat, maka orang akan menisbahkan kehebatan itu pada orang yang mendidik dia. Jadi Allah Ta'ala wafatkan ibu dan ayah Nabi awal dan Nabi jadi anak yatim. Kerana apa? Kerana langsung ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku mendidikku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehebatan itu kita sandarkan kepada siapa? Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tarbiyah langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perkara-perkara sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya kita pada hari ini, kita juga dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nisbah kita? Apa kaitan, apa hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hubungan kita Allah jadikan akhir zaman jadi umat Nabi. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan banyak kelebihan. Jadi kita ni jadi mulia, kita jadi umat yang paling mulia di antara khairul umam, disebutkan sebaik-baik umat. Kenapa? Kerana disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangatlah Allah Taala bagi kelebihan pada umat Rasulullah. Umur pendek 60 70, habis-habis pun lebih 100 lebih. Kan? 100 lebih tu panjang dah lah. Orang pun jenuh dah kan. Dah 40 tahun pencin lah. Lebih 40 tahun dah pencin. Kalau Allah Taala cipta kita zaman Nabi Nuh, duduk zaman Nabi Nuh 950 tahun Nabi Nuh dakwah. Tuan-tuan kerja jabatan mana? Umur 58 tu dah apply dah pencen 60 58, pencen awal lah. 2 tahun pun tak larat dah. Tak larat. Dah lah 2 tahun nak pencen pindah tempat pula jauh-jauh. Kena transfer lagi. Duduk zaman Nabi Nuh, tuan khidmat jabatan mana? Tak tahulah, saya 300 lebih dah jabatan saya khidmat. Kan? Ini jabatan yang ke-345. Berapa lama dah perkhidmatan ni? 825 tahun macam tu lah. Kerja apa dia buat 800 tahun tu? Lama. Kita dengar pun rasa macam Allah letihnya nak berhabis 800 tahun umur. Tapi kita akhir zaman ini Nabi kata a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ni apa namanya, tak lama lah, 60 70 tahun sahaja. Tapi yang paling awal masuk syurga umat dulu yang dah 1000 tahun dulu kena tunggu beratur belakang kita. Kenapa kita diberikan kemuliaan sebegitu? Kerana kita ni dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena rasa beruntunglah. Amalan sedikit tak susah sangat macam syariat umat terdahulu. Kalau dalam Quran tu sebut tentang Bani Israel tu kan. Bani Israel tu jenuh jadi Bani Israel. Syariat mereka tu
Bila berdosa, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Nak diampun di Allah Taala, syarat taubat dia adalah bunuh diri. Berdosa, nak diterima taubat di Allah, bunuh diri. Kalau zaman kita ni pakat mati bunuh diri semua. Pasal apa? Semua berdosa. Kan, semua berdosa. Syariat pada zaman itu berurusan dengan taharah susah. Kalau pakaian kena najis, gunting saja dah tak boleh dipakai dah. Zaman kita syariatnya dibasuh saja. Ada pembahagian najis tu kita belajar dalam fiqh. Mukhaffafah basuh macam mana, mutawassithah basuh macam mana, mughallazah basuh macam mana. Basuh selesai boleh pakai balik. Kalau dulu tak boleh pakai langsung, kena najis gunting buang, tampal baru saja. Tak boleh dipakai langsung. Itu syariat dahulu. Syariat kita banyak mudah. Solatnya kaum Nabi Musa tu pernah dicuba 40 waktu, 50 waktu. Sampai Nabi Musa pesan pada Rasulullah waktu Isra' Mi'raj, aku dah cubakan pada kaumku yang lebih kuat fizikalnya berbanding kaummu, masih mereka tak mampu melaksanakan. Apatah lagi kaummu yang lemah, badan kecil-kecil, umur pendek. Kalau zaman Nabi Adam tu, saiz Nabi Adam tu kan saiz 4 tingkat bangunan, 60 hasta. Bangunan 4 tingkat. Zaman kita ni kecil saja. Kan, kecil-kecil saja. Badan lemah pun tak larat, mintalah diskaun. Sampailah kita sekarang 5 waktu sahaja. Yang itu pun berapa persen umat Islam yang laksanakan solat 5 waktu. Nak suruh jaga itu je, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada rasa kekurangan pada solat kita, tampallah dengan yang sunat. Tampal dengan yang sunat. Semayang waktu dah. Macam mana kalau jaga 5 tu saja boleh masuk syurga ke? Boleh. Soalan tu pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan aku solat, aku bayar zakat, aku puasa pada bulan Ramadan, dan aku tidak tambah, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, dan aku tidak tambah sedikit pun daripada itu, dan aku tidak kurangkan sedikit pun daripada itu. Apakah aku masuk syurga? Nabi kata kalau sungguh buat, ya, masuk syurga. Maksudnya apa? Itu yang mandatory lah. 5 waktu tu yang mandatory semayang. Dia kata aku tak tambah sikit pun semayang sunat. Semayang raya tak pergi, semayang tarawih tak pergi. Apatah lagi rawatib yang hari-hari dibuat tu, semayang duha ke, semayang wuduk ke, semayang taubat ke, semayang hajat ke, istikharah, semua tak buat. Buatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Boleh masuk syurga? Boleh, kalau diberikan betul-betul haknya. Itu level sahabat boleh lah macam tu, sahabat Rasulullah. Hak level kita, angkat takbir Allahu Akbar, kepala tak ke mana-mana. Fikir lepas Jumaat ni nasi kandak mana nak pergi. Dah pergi nasi kandak sekali kan, confuse pula lauk sotong apa. Sotong ke hari ni, semalam dah sotong dah. Takkan sotong 2 hari, bankrupt juga nak bayar. Tahu-tahu imam bagi salam dah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Nasi kandak pun tak dapat buat keputusan lagi. Habis semayang. Semayang yang macam itu hak kita harapkan penerimaan daripada Allah Ta'ala. Memang kurang banyak. Sangat kurang ibadah kita tu, lalai banyak. Jadi sebab lalai tadi itulah diberilah ruang untuk kita tampal ibadah kita tadi dengan yang sunat. Buatlah dengan yang sunat supaya yalah tampal kekurangan lah. Macam kita mengulat kat tempat kerja jugalah. Minum patut dibagi setengah jam je, sejam dia minum kan. Tampal lah waktu tu dengan kerja kita, tambah waktu kerja kita tadi, mengulat lebih kan. Baik, jadi begitulah sebenarnya kita sangat beruntung dijadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi yang paling kasihkan umat adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antara tanda cintalah kita mendakwa kita cintakan Rasulullah SAW, dan cintakan Nabi ni satu kewajipan. Satu kewajipan. Bahkan Al-Quran menyebut, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kamu cintakan Allah, maka ikut aku. Ikut aku tadi adalah Rasulullah SAW. Nabi itu Allah utus jadi panduan, dan Nabi itu jadi penyelamat. Nabi tak nak tengok ada umat yang tersesat jalan daripada jalan yang lurus ke syurga. Itulah tugas Nabi. Nabi kata apa?
Ana akhidhum bihujazikum, aku ni duk pegang pinggang kamu, tali pinggang. Pinggang ni kalau kita pegang seseorang pada tali pinggang dia, kita dapat pegang dia lah satu badan. Kalau pegang tangan mungkin boleh terluncur. Kalau pegang kaki pun mungkin tak cukup kuat. Kita tampung badan orang, kalau kita tampung dekat pinggang, kalau kita nak angkat dia pun kita akan boleh angkat dia kalau kita angkat kat pinggang. Kalau angkat dekat kaki saja mungkin susah, atau dekat tangan saja, atau dekat kepala saja mungkin susah. Tapi kalau tampung di bahagian pinggang, memang satu badan kita dapat angkat. Jadi dalam hadis tu Nabi SAW sebut, ana akhidhum bihujazikum, aku ni pegang pinggang-pinggang kalian ni, tak nak bagi kalian jatuh dalam api, tapi kalian sendiri melepaskan diri daripada peganganku untuk jatuh ke dalam itu. Maka kalau kita cintakan Allah, cintakan Rasul, maka kita ikutlah apa perintah Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itu penyelamat. Cinta itu adalah penyelamat. Cintakan Rasulullah menjadi jaminan bagi kita untuk kita dapat selamat daripada azab neraka, azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia tanda-tanda cinta? Yang pertama, man ahabba syai'an fa'akthir bidzikri. Siapa yang cintakan sesuatu, kasihkan sesuatu, biasanya dia banyak sebut dan dia tak jemu sebut. Seorang yang tengah bercinta dengan kekasih dia, mungkin orang lain tak cinta dengan kekasih dia. Dia yang bercinta. Kalau dia yang bercinta, dia pun tak sedar sebenarnya. Mulut dia tu asyik menyebut orang yang dia cinta saja. Teringat masa kawan-kawan kita dulu, masa universiti dulu kan, tengah mabuk cinta dulu. Tiap kali balik daripada kelas, duduk cerita pasal awet dia lah. Kita tak ada awet, dia duduk tergila-gila kan seorang perempuan. Jadi asyik cerita pasal perempuan tu je lah. Ui, hari ni dia pakai baju pink lah, aku suka betul dia pakai baju pink. Ya bang, hari ni dah 34 kali lah kau cerita, kan? Oh iya ke? Aku dah bagi tahu dah tadi. Kenapa dia tak rasa benda tu sebagai satu, berulang-ulang dia sebut cerita tentang kekasih? Sebab tu kekasih dia, bukan kasih kita. Jadi kita yang tak bercinta dengan awek dia, kita rasa jemu lah, cemuh 50 kali dah hang cerita pasal dia. Pasal kita tak ada kasihkan kepada kekasih dia. Tapi cuba kalau sama-sama suka, kalau sama-sama suka tu, pantang dengar sesiapa saja bercerita pasal dia akan pasang telinga. Kan macam tu, secret admirer tu. Kalau semua orang bercerita pasal dia tu, dia akan, oh dia pun macam ni, dia pun macam ni. Akan tadah telinga, seronok dia mendengar apa saja cerita yang berkaitan dengan kekasih yang dia kasih. Jadi cinta tu memang macam tu. Jadi apabila kita cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi, maka sunnah Rasulullah yang patut-patut paling kita sebut, kan? Sebagaimana yang Nabi sebut, hari ni Jumaat banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni banyak tempat kita nak ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada syahadah kita ada sebut nama Rasulullah. Kan setiap kali kita tahiyat itu, sedar tak sedar sebenarnya kita sedang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam solat, dalam syariat kita tak boleh cakap dengan orang dalam solat. Tapi ada keadaan boleh bercakap dengan orang dan dia seorang aja, tak boleh orang lain. Iaitulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka tu kalau ngaji bahasa Arab, ka tu anta, salam ke atasmu. Salam kita tu disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh bayang kalau dalam tahiyat kita sebut baca tu, tapi hati tak hadir. Tak hadir hati kita bahawa kita sedang memberi salam pada Rasulullah. Sama macam kita jumpa kawan kita, ada depan mata kita bercakap dengan dia tapi pandang ke tempat lain, ataupun tak bagi tumpuan lah kepada orang tu. Apa perasaan orang tu? Jadi sebab tu kata ulama, dalam solat kita ni, setiap solat tu perlu diberikan fokus, tumpuan, khusyuk lah. Tapi lebih-lebih lagi tempat untuk paling diberi tumpuan adalah kita memberikan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Lepas tu baru assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Dalam azan disebut Rasulullah. Lepas azan pula Nabi bagi jaminan kepada umat, siapa yang dia jawab azan, seruan azan tu dihayati, panggilan untuk mendirikan solat dijawab satu-satu sebagaimana Bilal. Ni kita boleh amal ni, kejap lagi nak dengar azan. Dijawab satu-satu sebagaimana Bilal sebut, melainkan pada hayya 'alat ta'inah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, yang itu kita sebut dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Nabi kata siapa jawab azan, lepas tu dibaca doa selepas azan. Yang mana doa selepas azan tu untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Ada sebahagian tambah innaka la tukhliful mi'ad. Okey. Doa itu dibaca, kata Nabi SAW, siapa jawab azan lepas tu baca doa tu, wajabat lahu syafaati, aku kenal dia besok di hari kiamat dan layak dia dapat pertolongan aku besok di hari kiamat. Kalau kita cerita tentang hari kiamat, tentulah dia satu perkara yang cukup besar, kan? Yang keadaan hiruk pikuk dia, ni pun hari kiamat akan jadi pada hari Jumaat. Hari ni insya-Allah ta'ala tengok keadaan sunnatullah yang dijanjikan itu banyak lagi yang belum berlaku. Kan, kalau ikutkan boleh saja Allah Taala jadikan, sebab kiamat tu berlaku hari Jumaat, boleh tak jadi hari ni. Kalau daripada segi kemustahilan, tak mustahil lah, cuma Allah Taala tidak mungkir janjinya. Banyak lagi benda-benda yang dijanjikan dalam hadis dan dalam Al-Quran belum lagi berlaku. Kan, turunnya Nabi Isa belum, Dajjal dibunuh belum, Imam Mahdi belum, Ya'juj binatang-binatang melata tu, Ya'juj Ma'juj tu belum. Jadi banyak lagi tanda-tanda besar belum. Secara dasarnya lambat lagi lah nak kiamat, mungkin anak cucu kita lah, kan. Tapi hari Jumaat ni patut mengingatkan kita lah berkenaan dengan kiamat. Kalaupun tidak kiamat besar, setiap daripada kita pasti akan mengalami kiamat kecil dia panggil, iaitu kematian. Yang itu bila-bila boleh jadi, tak payah tunggu Jumaat, kan. Tapi sepatutnya Jumaat itu lebih mengingatkan kita lah bahawa kalau pun tak sempat jumpa kiamat kita sendiri tu mati tak tentu bila, kan. Kehidupan kita ni masa antara 3 masa je. Satu hari semalam yang terlalu jauh untuk dikejar, patah balik tadi pun tak boleh nak kejar. Sejam yang lalu kalau ada benda kita menyesal, nak minta patah balik kepada sejam yang lalu untuk kita repair, nak kita buat, tak mampu, tak boleh nak kejar dah berlalu. Dan ada masa besok, masa depan, masa akan datang yang merupakan suatu yang tidak pasti. Yang kita betul-betul miliki itu adalah hinin, sekarang, masa yang kita ada. Maka masa yang kita ada ni lah yang mana kata ulama, dia pun masa hinin itu adalah masa yang hanya di antara kerdipan mata sahaja. Jadi itulah yang kita nak isi dengan bekal nak bawa ke negeri akhirat, nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia apa? Hari akhirat kita nak selamat. Dia daripada hiruk pikuk keadaan hari kiamat, masing-masing tenggelam dalam peluh masing-masing. Masing-masing nak cari tempat bergantung, lemas. Siapakah dia tempat bergantung paling utama besok di hari kiamat? Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sikit lagi, kita masuk waktu pukul 1-2 minit. Ada pengumuman ke apa nak kena saya berhenti awal, bagi tahulah. Okey, jadi seminit 2 lagi. Sebagaimana yang disebut tadi, tanda cinta pada Rasulullah SAW adalah banyak kita sebut. Yang kedua adalah banyak berkorban. Banyak berkorban untuk Nabi, masa, tenaga, jiwa, harta, apa sahaja bahagian daripada kehidupan kita. Nabi SAW kata, tidak sempurna iman seseorang sehinggalah aku dilebihkan daripada setiap sesuatu termasuk dirinya sendiri. Jadi ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, aku sayangkan, aku kasihkan kamu, aku cintakan kamu lebih daripada seluruh yang aku ada, melainkan diri aku saja. Maknanya sayang diri sendiri itu taklah, hak tu masih lebih lah, kan. Nabi kata belum lagi tu, belum lagi. Kalau masih kamu ada rasa sayang diri kamu lebih daripada Rasulullah, maka masih belum capai lagi. Oh, kalau begitu sekarang aku cintakan, kasihkan kau ya Rasulullah lebih, hatta lebih daripada diri aku sendiri. Al-an ya Umar. Sekarang baru ya.
Jadi kita dalam meniti pada kehidupan ini banyaklah sebenarnya perkara yang kita perlu berkorban, ya. Terutama diri kita, yalah, nak ikut sunnah Rasulullah, nak jaga solat, sembahyang subuh nak kalih selimut tu, fikir sedap ni, tilam pula tebal, aircon pula sedap, ya. Tapi satgi tinggal subuh Rasulullah SAW, ya, tengok, pandang, disampaikan. Sebab amalan-amalan kita semua dia sampaikan pada Rasulullah. Tu'radu alayya a'malu ummati, kata Nabi. Cumanya sayangnya Nabi pada kita tu, hak amalan-amalan baik Nabi puji Allah, alhamdulillah umatku jaga solat, alhamdulillah ni semayang Jumaat berusaha, dia panas-panas susah dapat parking, jalan kena jauh, datang dia hadir nak laksanakan solat Jumaat. Dalam keadaan ada lagi orang-orang di luar sana, ya, yang masih ambil ringan. PKP dulu 2 tahun tak semayang Jumaat, okey je, kan. Jadi tak ada apa hal lah. Sebenarnya boleh je lah tinggal Jumaat. Jadi sebenarnya ramai lagi di luar sana yang beranggapan macam itu. Kita jumpa, bukan kita tak jumpa, kan. Tak ada usaha dia nak hadir, padahal satu kewajipan solat Jumaat. Dah masjid surau dah buka ikut kapasiti, cubalah untuk hadir, kan. Ramai lagi yang ambil sambil lewat. Dan yang ketiga, tanda cinta yang kita tutup akhirnya tazkirah ini, ya, adalah dengan mengikuti kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Apa yang ku datangkan, apa yang ku ajar, kamu buat, kamu laksana semampu mungkin. Ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang ku halang, apa yang ku larang, yang itu tinggalkan. Ya, jangan sekali-kali didekati. Maka macam mana nak tahu apa yang Nabi suruh dan apa yang Nabi larang? Sebab apa yang Nabi suruh dan larang, itulah sebenarnya yang Allah suruh dan larang. Jadi bila kita ikut dua-dua. Apa yang Allah dan Rasulnya suruh dan larang, caranya adalah belajar, ya, mengaji. Jangan pernah putus daripada majlis ilmu. Jangan biar diri kita 3 hari tak dengar majlis ilmu, tak dengar peringatan, tak baca hadis Rasulullah, ya, tak dengar, tak ambil manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran. Jangan biar lebih daripada 3 hari. Sebab tu ada solat Jumaat ni. Solat Jumaat tu, khutbah tu dengar wajib. Jadi khutbah tu jadi satu peringatan. Wajib bagi orang lelaki pula sembahyang Jumaat. Supaya apa? Dia ada ilmu agama yang paling kurang seminggu sekali untuk dia bawa balik kepada ahli keluarga dia. Isteri di rumah, perempuan tak datang Jumaat, anak-anak nak dididik, nak dipesan apa pesan khatib. Tu kena bawa balik. Kita lah sebagai orang lelaki bawa balik kepada rumah tangga kita, keluarga kita. Ni sekali isteri balik khutbah, dia tanya, apa khutbah tadi, tajuk apa bang? Itulah tajuk yang khatib baca tu lah. Yang tu je. Padahal dia tidur daripada awal sampai habis. Dia tidur, dia pun tak tahu. Itulah yang khatib bagi tahu tadi tu lah. Abang memang setujulah semua yang khatib cakap tu. Setuju sajalah, memang tak tahu apa isi kandungan dia. Jadi jangan begitu. Kita sebagai orang lelaki diberikan kewajipan itu, balik kita sampaikan, kita didik pada ahli keluarga kita juga. Wallahu alam, tu yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan asbab kebaikan-kebaikan kita pada hari ini Allah Ta'ala kurniakan keampunan pada kita semua berkat beradanya kita di rumah Allah, dan berkat amalan-amalan kita, khususnya ingatan selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah yang dikerjakan. Mudah-mudahan terus Allah Taala berikan kita taufik dan hidayah untuk kekal dalam Islam dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita diberi syafaat untuk masuk syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.